tanya apa? Ada. Ada gini nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Summa amma ba'du. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam yang berbahagia ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita meneruskan amal ibadah kita dengan sama-sama menunaikan solat fardu maghrib yang telah disempurnakan dengan cara berjamaah. Dan pada masa yang sama kita berpeluang lagi meneruskan kuliah maghrib pada malam ini. Mudah-mudahan hasil daripada pertemuan ini kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Malam ini kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab hadis 40 kelebihan ilmu dan ulama. Muka surat 18 hadis yang ke-7 yang bertajuk menuntut ilmu itu satu kewajipan. Menuntut ilmu itu satu kewajipan. An Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisin fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin innal malaikata latada'u ajnihataha li talibil ilmi ridha bima yatlub. Akhrajahu Ibnu Abdul Bar. Wa fi riwayatin anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamuqallidil khanaziril jawhara wa lu'lu'ah wa dhahaba. Akhrajahu Ibnu Majah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
Tajuk kita malam ni, menuntut ilmu itu satu kewajipan, satu tuntutan. Tuntutan iaitu tuntutan pada setiap individu. Ada ilmu fardu ain, maka tuntutan belajar pun fardu ain juga. Ada ilmu fardu kifayah, maka tuntutannya lebih kepada fardu kifayah. Tetapi selagi mana tak ada orang dalam menyelesaikan tuntutan kifayah tersebut, hukumnya jadi fardu ain. Contohnya dalam bab mengurus jenazah. Urus jenazah ni hukumnya fardu kifayah. Bila mana tak ada siapa yang boleh mengurus jenazah, hukum belajar mengurus jenazah tersebut hukum jadi fardu ain pada setiap individu. Tapi kalau setelah mana ada orang tertentu, kumpulan tertentu dah pandai mengurus jenazah dalam qaryah kita, maka lepaslah tuntutan pada yang lain dengan sendiri. Ala kulli hal, secara umumnya memberi faham kepada kita, hukum belajar ni wajib. Hukum belajar ni wajib. Lebih-lebih lagi yang kita belajar tu ilmu fardu ain. Ilmu yang kita nak guna pakai seberapa segera. Contohnya dalam masalah solat ni. Contohnya dalam masalah berkaitan dengan ibadah-ibadah yang khusus. Mana ibadah khusus? Ibadah khusus ni ibadah solat, puasa, zakat dan haji. Hak ni lebih utama dalam masalah ibadah. Ada lagi yang bukan dalam bab ibadah, wajib belajar juga. Contoh dalam bab mana? Dalam bab jaga kebersihan. Kan jaga bersih ni kena pada individu ke kena pada jemaah? Setiap individu ni kena dalam keadaan bersih kan? Tak kira muslimin, tak kira muslimat, wajib dia belajar. Hukumnya fardu ain pada setiap individu. Tapi zaman kita hari ni, bila mana ustaz-ustaz cerita fardu ain, dia kata, oh ustaz ni ketinggalan pasal baru nak cerita pasal fardu ain. Sedangkan yang mendengar ni umur 70. Fardu ain ni mula belajar umur berapa? Umur 6 tahun, bukan umur 60. Tetapi yang masalah pada hari ni, yang 60 pun terlepas pandang masalah ni. Sebab tu ada setengah-setengah ustaz dia cerita benda-benda yang ringan, benda-benda simple. Pasal kalau hak ni kita bermasalah, kalau masalah fardu ain ni kita sangkut, macam mana kita nak cerita perkara-perkara yang lebih besar? Kalau dalam bab kepentingan peribadi kita secara individu kita tak lepas, bagaimana kita nak cerita perkara-perkara yang lebih besar melibatkan fardu kifayah dan seumpamanya? Maka ala kulli hal, pegangan kita hukum belajar ni ialah wajib. Bila mana wajib, kita kena faham. Jangan sampai kita silap faham. Silap faham. Dalam bab sunat seolah-olah jadi wajib. Itu silap tu. Contohnya baca Yasin malam Jumaat dengan belajar ilmu malam Jumaat. Dua benda ni sama-sama ni. Baca Yasin bagus tak? Bagus. Belajar bagus. Dua-dua bagus, tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, kalaulah bertembung dengan dua perkara ni. Baca Yasin hukumnya sunat, belajar ilmu hukumnya wajib. Mana fiqhul aulawiyat? Mana kena dahulukan? Hak mana? Belajar tu jadi wajib, tuan-tuan. Baca Yasin, tuan-tuan, kalau bukan kita buat kat masjid pun kita boleh buat kat rumah tak? Boleh buat secara individu kat rumah. Tapi tak boleh ustaz, malam Jumaat kita kat masjid kena baca Yasin juga. Kalau tak sah malam Jumaat. Pula dah. Ni bid'ah, tuan-tuan. Kalau dah sampai tahap tu, ni baru panggil bid'ah, tuan. Tadi kalau biasa-biasa buat tak apa tu tak apa nak bid'ah sangat. Walaupun memanglah benda tu tak ada hadis. Tapi kalau dah sampai satu tahap, kita ni kalau tak buat, rasa tak sempurna malam Jumaat kita. Kalau bertukar dengan kuliah, kita rasa tak seronok. Lalu malam Jumaat tu satu benda yang tak patut berlaku pada kita. Kena mengaji bagi lebih sikit. Ilmu tak habis. Kalau pahaman kita macam tu, tuan-tuan. Tapi kalau malam Jumaat tu
kita tukar kepada baca surah Al-Kahfi. Sunat tak? Sunat juga. Tapi surah Al-Kahfi lebih baik daripada surah Yasin nisbah pada malam Jumaat dan harinya. Pasal surah Yasin ada hadis tak? Walaupun Yasin ni hebat ni tuan-tuan, siap dibukukan satu surah tu, hebat, tak nafikan. Tapi nisbah pada hari dan malam Jumaat, Nabi suruh kita baca surah mana? Surah Al-Kahfi. Tapi baca tak? Kat masjid orang tak baca surah Al-Kahfi tuan-tuan. Tak baca surah Al-Kahfi. Orang baca surah mana? Surah Yasin juga orang nak baca tuan-tuan. Kan? Orang tak nak ikut hadis, orang nak ikut tradisi. Itu masyarakat kita. Tapi bagus tak? Bagus daripada karaoke tu. Bagus daripada tuan-tuan pergi makan minum di satu stesen ke mana-mana tempat. Baik baca surah Yasin lah. Betul tak? Kena macam tu. Maknanya kita kena faham kedudukan tuan-tuan. Fiqhul aulawiyat tu kena belajar kita. Jangan jadi silap faham. Kalau kita silap faham, lalas sekali benda hak tak benda hak tak wajib pun jadi macam wajib. Sebab tu bila mana kita faham situasi ni, faham tuntutan, okey, tak ada masalah jadi tuan-tuan. Kita tahu hak ni ada hadis, hak ni tak ada hadis, tapi dalil umum ada tak? Dalil umum suruh baca Quran tu ada tak? Ada. Nabi suruh baca Quran tu umum. Ada. Tak kira lah malam Jumaat ke malam apa Nabi suruh baca Quran. Tak kira lah nak baca surah benda, boleh berlaku. Ada macam tu. Maka boleh bersandarkan pada dalil umum bagi orang hak nak baca. Sebab tu tak salah lah kalau tuan-tuan sekali-sekala daripada baca surah Yasin malam Jumaat tu, ada ustaz-ustaz hak datang daripada jauh, malam tu je dia kosong. Malam mana? Malam Jumaat. Malam lain semua penuh. Maka maksudnya boleh bagi laluan tak malam Jumaat tu untuk kuliah, untuk majlis ilmu. Boleh bagi laluan tu, kerana itu lebih aula daripada baca surah Yasin. Apa? Tapi ada setengah-setengah orang tak boleh ustaz, kena surah Yasin juga. Ni tak betul tuan-tuan cara bawa tu. Hak itulah suruh mengaji tuan-tuan. Bila mana kita faham, insya-Allah tak ada benda tuan-tuan. Tak ada rasa nak marah, tak rasa naik angin, tak ada rasa apa-apa. Pasal faham. Tapi kalau tak faham, tu tak boleh. Apalah JK ni, tengok suara agung akan datang JK ni hilang ni, tak ada orang. Pasal benda? Pasal surah Yasin tak baca malam Jumaat. Teruk tuan-tuan. Pelik kita tuan-tuan. Nak ikut tradisi ke nak ikut hadis? Mengaji hadis tapi tak nak ikut hadis. Pelik orang kita hari ni tuan-tuan. Sebab tu kalau kita dah mengaji hadis, mengaji Quran, mengaji hadis, kena ikut isi kandungan dia. Jangan dia ikut tradisi semata-mata. Boleh? Kena macam tu. Maknanya faham tu. Bila mana bertembung dengan belajar, kena dahulukan belajar. Sama juga dalam bab belajar ni. Pada masa yang sama belajar pun belajar, lepas tu ada kenduri. Apa dia panggil marhaban kan? Marhaban ke meraban? Marhaban muslimat minat marhaban ni. Bagus tak marhaban tu? Bagus. Tak nafi bagus tuan-tuan. Marhaban tu. Tetapi ni dengar elok-elok. Tetapi selain daripada tu tuan-tuan, ada hak lebih bagus. Daripada marhaban tersebut kalau bertembung. Marhaban dengan majlis ilmu. Majlis ilmu lebih aula daripada marhaban. Marhaban kena tunda tuan-tuan. Ada satu masjid tuan-tuan, bukan masjid ni, surau. Satu surau tempat kuliah maghrib, dia kata malam ni kita ada permintaan tahlil. Lala sekali terpaksa batal kuliah maghrib. Ini jenis surau Mangkuk Ayun. Suruh mengaji bagi banyak sikit, tak nak. Lala sekali ustaz yang patut kuliah maghrib malam tu balik kosong tuan-tuan. Tak bagi kuliah malam tu. Ustaz tu datang dah. Dia siap bagi pengumuman, dia kata malam ni kita buat tahlil. Pasal ada permintaan kenduri tahlil, doa selamat. Kenduri tahlil doa selamat ni tuan-tuan boleh buat lepas insya tak? Boleh buat kan?
Tengok tuan-tuan. Tapi kalau buat kuliah lepas isyak tinggal berapa orang? Tinggal 3 orang tuan-tuan. Lalas sekali tuan-tuan buat macam tu. Ni silap faham besar pada hari ni tuan-tuan. Kita ingat hak tahlil tu tuan-tuan. Ada hadis tak tahlil tu? Ada hadis tak suruh buat tahlil? Tak ada hadis tuan-tuan. Sebab tu setengah-setengah golongan setengah-setengah puak tuan-tuan, dia kata buat tahlil ni bid'ah. Tapi pada saya tak adalah. Nak buat tak nak buat sudah. Boleh lah, tak ada masalah. Tebuk saya pergi tuan-tuan. Suruh bimbing, kita bimbing tuan-tuan. Tak ada masalah tuan-tuan. Cuma biarlah kita faham tuan-tuan situasi kedudukan fiqhul aulawiyat. Lebih lagi kita ni yang diberi jawatan di masjid di surau, biar kita faham suasana. Tuntutan tu nak meraihkan masyarakat tak salah, tapi jangan sampai kita cantas majlis ilmu yang wajib tu. Pasal apa jadi macam tu? Dengan sebab tak belajar jadi macam tu. Kalau faham jadi macam tu tak jadi. Tu. Sebab tu tajuk malam ni dia kata tuntut ilmu tu satu kewajipan. Tuntut ilmu tu benda wajib. Tuan-tuan, solat berjemaah di masjid ni benar ni. Tadi kita solat berjemaah, menyempurnakan kefarduan solat fardu maghrib tadi tuan-tuan. Maghrib di rumah sah tak? Maghrib di masjid sah tak? Sah. Hukum asal fardu maghrib itu ialah fardu ain pada setiap individu kecuali uzur syar'i. Dengan elok-elok takut silap faham. Ain kefarduan tu kita cerita. Manakala hukum solat berjemaah tu jadi benda, hak tu dalam mazhab Syafi'i fardu kifayah. Ada bahasan kedua disebut sunat muakkad. Solat berjemaah hukumnya ada yang pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i kata fardu kifayah. Ada yang kata sunat muakkad. Hak mana kuat? Fardu kifayah. Kadang-kadang kita ni datang dah solat di masjid, elok dah solat di masjid, dengan menyelesaikan tuntutan fardu kifayah, menyelamatkan sahabat-sahabat kita di luar sana. Hak tak datang, lepaslah tuntutan dia, di samping menyempurnakan solat kita. Tapi tuan-tuan, pasal apa kita nampak solat sempurna solat saja, kita tak nampak tuan-tuan hukum belajar ni ialah wajib tuan-tuan. Hukum belajar ni wajib kita tak nampak. Adakah hukum solat berjemaah je kita tahu? Hukum belajar ni kita tak tahu. Dia jadi macam tu tuan-tuan. Silap faham kita hari ni tuan-tuan. Sebab tu setengah orang di datang masjid ni solat je. Solat je dia. Orang nak ceramah ke, nak forum ke, nak tazkirah ke, lantak dia janji dia boleh pergi solat. Ni dia silap tuan-tuan. Jangan kita berkefahaman dengan kefahaman tersebut. Kita khawatir takut-takut solat kita pun tak sempurna dengan sebab tak belajar. Pasal sempurnanya ibadah kita tadi dengan sebab ilmu. Kalau ilmu tak ada, macam mana nak sempurna kan? Sebab tu tuan-tuan, kena belajar. Hak jauh ke, hak dekat ke, datang. Ustaz muda ke, ustaz tua ke, datang tuan-tuan. Saya ni malam ni ustaz muda tuan-tuan. Muda-muda pun dekat-dekat nak tua orang ni tuan-tuan. Dekat-dekat nak masuk tua orang. Pasal tahun ni 30 berapa ni? 36 kan? 36 saya dah tuan-tuan. Tak lama orang nak masuk tua orang. Ala kuliah tuan-tuan tak payah duk pilih lah. Tua ke, muda ke, miskin ke, kaya ke, ustaz hak naik motor kapcai ke, hak naik Mercedes ke, tak kira. Yang penting kita nak belajar, nak islah diri, tu penting kita. Okey, tengok hak Nabi bagi tahu pula. Terjemahan hadis tadi macam mana? Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Tengok, Nabi bagi tahu kita tuan-tuan, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke mana? Walaupun kita ni terpaksa ke negeri Cina. Jangan tumpu dalam negara kita saja. Jangan tumpu di negeri kita saja. Jangan tumpu di masjid kita saja. Kalau ada kuliah masjid lain,
Tak ada di masjid kita. Boleh pergi tak sana? Pergi. Ni ambil hadis ni. Hadis hak Nabi bagi tahu, tuntutlah ilmu sekalipun kita terpaksa ke negeri Cina, dengan maksud walaupun kita terpaksa bermusafir tinggal kampung halaman kita. Apa? Kena macam tu. Maknanya kalaulah tak ada dalam qaryah kita ni majlis ilmu, masjid kita kebetulan ustaz tak hadir dengan sebab uzur tertentu, masjid sebelah, surau sebelah kampung kita ada kuliah, ada majlis ilmu, ada ceramah, ada forum, maka tuan-tuan kena pergi. Ni ambil daripada sini. Ni saya bagi contoh hak dekat tu, kiasan hak dekat dalam qaryah kita. Maknanya tak salah, bahkan menjadi tuntutan pada kita, walaupun kita terpaksa tinggal qaryah kita sekejap, pergi qaryah orang lain untuk belajar ilmu. Orang dulu tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca sejarah tuan-tuan, zaman Tok Kenali dulu, Tok Kenali ni lama belajar di mana? Di Mekah kan. Tok Kenali balik ni tuan-tuan, duduk di Kelantan tuan-tuan. Hak pergi belajar dia bukan orang Kelantan saja, hak dekat, hak jauh, semua pergi. Dulu tuan-tuan ada basikal, ada motor, ada kereta, jalan kaki tuan-tuan. Jalan kaki, keluar pagi, balik malam, pagi esok pergi lagi. Tengok belajar. Demi